Saudara, sikap sambil lewa dan tidak patuh SOP, faktor tingkatkan kes COVID-19. Itu antara paparan utama dari negeri di bawah bayu. Kita lanjut, kita terus ke Kota Kinabalu Sabah bersama Muhammad Dia Sahlan. Silakan, Dia. Syairul, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sikap sambil lewa dan kurang mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM antara faktor menyumbang kepada peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negeri ini. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Profesor Madya Dr. Syed Sarizman Syed Abdul Rahim berkata, pertambahan kes sporadik yang berlaku sekarang jelas menunjukkan terdapat jangkitan yang tersebar di peringkat komuniti kesan daripada ketidakpatuhan terhadap SOP yang ditetapkan. Berikutan itu, beliau mengingatkan orang ramai, terutama kumpulan berisiko dijangkiti virus berkenaan seperti kanak-kanak dan warga emas agar sentiasa dipantau dan mengelak daripada mengikuti aktiviti melibatkan perhimpunan ramai. Profesor Madya Dr. Syed Syarizman berkata, ia penting kerana kebanyakan kes yang direkodkan tidak menunjukkan sebarang gejala yang teruk dan sukar dikesan. Sekarang ini kita dapat lihat semua peringkat penduduk di negara ini semakin alpa dan leka dan kurang mematuhi SOP. Dan terutamanya kita dapat lihat ni semasa mengikuti acara ataupun program keramaian. Dan ketidakpatuhan ini telah membawa kepada berlakunya peningkatan kes secara mendadak yang dapat kita lihat pada waktu ini. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai situasi semasa pandemik berkenaan. Profesor Madya Dr. Syed Syarizman juga meminta orang ramai yang dikehendaki menjalani kuarantin di rumah agar patuh arahan tersebut demi mengekang penularan wabak itu. Tambahnya, usaha penguatkuasaan rentas daerah yang dilaksanakan di negeri ini juga amat bertepatan bagi mengurangkan pergerakan komuniti terutama melibatkan zon yang mempunyai kadar jangkitan tinggi. Penduduk Kampung Hidayat Tawau menyambut baik program saringan bersasar ujian COVID-19 percuma di beberapa buah kampung di daerah itu dalam mengekang penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan komuniti setempat. 356 penduduk menjalani ujian saringan tersebut. Penduduk yang ditemui bersyukur dengan langkah kerajaan dan memperlihatkan kerajaan prihatin terhadap kesihatan dan keselamatan rakyat. Program saringan bersasar percuma itu juga meringankan beban penduduk yang tidak mampu melakukan ujian tersebut kerana kosnya yang tinggi. Kerjaan sekarang saya rasa paling berbaiklah mengadakan seperti begini. Yang baiknya sekali juga orang-orang berpendapatan rendah ini boleh menikmatinya lah daripada kita membayarkan. Saya selaku penduduk kampung di sini amat berterima kasih kepada pihak kerajaan dan pihak kesihatan kerana membuat saringan ini secara percuma dan untuk demi kebaikanlah penduduk kampung. Cukup memuaskan kerana mereka ini datang dengan percuma. Atas keprihatinan mereka ini kami sangat-sangat bersyukur kerana kami dibagi rawatan sebegini rupa dan percuma. Langkah kerajaan untuk menganjurkan program saringan secara bersasar di Kampung Hidayat ini dilihat sebagai satu langkah yang terbaik sekaligus memperlihatkan kesungguhan kerajaan dalam usaha untuk membendung COVID-19 di negara ini. Tamrin Jamil untuk berita RTM. Ya, dalam pada itu, perkhidmatan pemberian vaksin polio pandu lalu di ruang parkir Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu ditutup bermula hari ini sehingga 1 tarikh yang akan diberitahu kelak. Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu PKKK dalam kenyataannya memaklumkan orang ramai masih boleh mendapatkan vaksin polio di klinik kesihatan berdekatan. Antaranya Klinik Kesihatan Likas, Klinik Kesihatan Inanam, Klinik Kesihatan Manggatal, Klinik Kesihatan Telipok, Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Jalan Kebajikan, Klinik Kesihatan Luyang dan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Pekan. Dalam perkembangan lain, Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Likas juga ditutup
sementara waktu. Lembaga Sukan Negeri Sabah LSNS dalam kenyataan media memberitahu penutupan itu sebagai langkah mengekang penularan pandemik COVID-19 selaras Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998. Penutupan tersebut juga mengambil kira keselamatan dan kesihatan kaki tangan LSNS yang kini dalam tempoh kuarantin kendiri selepas balik mengundi dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sabah baru-baru ini. Peniaga diminta mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negeri MKN dan Polis Diraja Malaysia PDRM berkaitan perkhidmatan yang dikategorikan sebagai perkhidmatan perlu esensial. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sabah, Georgie Abbas menasihatkan peniaga supaya membawa sebarang surat kelulusan untuk beroperasi sama seperti prosedur yang dilaksanakan semasa penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Tegasnya surat itu mesti dikeluarkan oleh pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, kerajaan negeri atau agensi yang bertanggungjawab yang membenarkan syarikat atau penghantar bekalan untuk merentas desa dan daerah, terutamanya sektor makanan yang dikategorikan sebagai perkhidmatan penting. Georgie menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu. Beliau juga memberi jaminan bahawa keperluan bekalan makanan mencukupi di seluruh Sabah. Bagaimanapun pemantauan harian akan diteruskan bagi mengelak pembelian panik dalam kalangan masyarakat. Dalam situasi kes COVID-19 yang semakin meningkat, kes denggi juga perlu diberi perhatian. Statistik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sehingga semalam melaporkan terdapat 6 pertambahan kes baharu menjadikan kumulatif kes denggi di Sabah 3,560 kes, manakala kematian akibat denggi 15 kes. Pengarahnya, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, 6 kes itu dilaporkan di Tawau, Semporna, Lahad Datuk, Pinampang, Putatan dan Ranau. Kota Kinabalu mencatat jumlah kes denggi tertinggi, iaitu 897 kes, diikuti Tawau 561, Sandakan 482, Semporna 469 dan Lahad Datuk 355 kes. Berdasarkan bilangan kes, terdapat 9 wabak aktif denggi dengan 5 daripadanya dikenal pasti di Tawau, 3 wabak aktif di Kota Kinabalu dan 1 di Lahad Datuk. Bagaimanapun, status wabak aktif di kawasan terlibat terkawal. Meskipun begitu, Datuk Dr. Christina meminta masyarakat, terutama di lokaliti wabak aktif, sentiasa memeriksa persekitaran dalam dan luar rumah dengan menghapuskan tempat-tempat yang menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Saudara, terus budayakan norma baharu pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Baik, kembali semula bersama Syahirul Islam di Angkasa Puri. Silakan, Syah. Baik, terima kasih dia dari RTM Sabah. Sedara Jalan Raya Penghubung Nangangun ke Pekan